الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-18. Muka surat yang ke-18, hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim, mengerjakan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan naru atau kama qala rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia membaca ayat yang disunatkan sujud tilawah, bila mana kita baca Al-Quran, sampai dalam Al-Quran kalau Resam Usmani itu dia ada tiang, atas tiang tu dia ada kubah. Bisa tengok tak? Dia ada tiang, di atas tiang tu dia ada kubah. Bila sampai saja di situ, kita disunatkan untuk sujud tilawah. Bila manusia membaca Al-Quran, ayat yang disunatkan sujud tilawah, lalu mereka sujud. Bila sampai ke ayat tu, kita pun sujud. Nabi kata, syaitan akan lari menyendiri dan menangis. Syaitan ni, iblis, syaitan ni dia akan lari. Lari dalam keadaan dia teriak. Lalu syaitan kata kepada dia, alangkah celakanya, ya wailah, alangkah celakanya. Manusia disuruh sujud, lalu mereka melakukannya, maka mereka akan mendapat syurga. Dia kata, bila perintah saja ayat tu sampai, perintah terhadap kita sujud, lalu kita sujud. Dia kata, manusia ni bila mana mereka diperintahkan oleh Allah suruh sujud, mereka sujud, lalu mereka akan mendapat ganjaran syurga. Aku pernah disuruh sujud, tetapi aku enggan, maka aku mendapat neraka. Setan teriak, dia kata lagu tu. Manusia ni bila disuruh mereka sujud, balasan yang Allah Ta'ala akan bagi kat mereka ni apa dia? Syurga. Tapi aku ni Allah Ta'ala suruh sujud, aku lalai, aku lawan, aku ingkar. Lalu Allah Ta'ala lemparkan aku ni masuk ke dalam neraka. Tu sebab kita ni bila sampai atas tu, kita sujud. Sujud tu lah ustaz nak baca apa? Ini dia nak abang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil lail. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini dalam sujud tilawah pada waktu malam. Nabi bila dia baca Quran sampai tahu sujud tilawah, Nabi sujud, Nabi baca yang ni. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa ada ini lagi? Tak apa Zat. Mari sama-sama baca dengan saya. Bila sujud baca yang tu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa? Balik apa ya? Dia kata tua dah Ustaz, mohong ah. Mana ada orang tua dia tak ingat apa, mohong tuan-tuan. Betul tak? Yang tu ni orang nyegan ya, dia kata tua dah Ustaz, tak apa nak kuat dah ingatan. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kata tuan-tuan tak apa nak kuat ingatan. Orang hutang tuan-tuan ingat lagi tak Bella? Hak lupa kita hutang orang. Hak tu yang kita lupa. Orang hutang kita tak nak lupa. Dia tak bayar, dia berhutang ke 98 tau. Sampai lah ingat. Tu bukti dia, hujah dia, dalil dia bahawa kita ni payah nak lupa tuan-tuan ni. Lagi tak nyanyuk. Mana ada kita lupa orang hutang kita. Hak kita hutang orang, insya-Allah dah kita lupa. Dia kata payah tak tua-tua nak apa mohon. Tuan-tuan kalau orang bagi duit tuan-tuan tak cukup, tuan-tuan ingat tak? Ingat. Di kedai tu dia nak kecoh kita. Kita beli barang RM8. Kita bagi RM20. Dia bagi balik RM2. Dia kata tak sat pandang bagi RM10. Dah, aku ingat RM20. Tu bukti kata tua-tua pun bab-bab tu kita ingat. Apa? Saya biasa jumpa satu orang tua tuan-tuan. Satu orang tua. Dia ni tua dah, saya ingat umur dia betul-betul jumpa tu 82. Lah meninggal lah. Umur dia 82 tahun. Saya jumpa dia pada satu umur dia 82. Dia tak nyanyuk. Saya tanya dia apa dia Pak Long, dia rahsia dia. Apa dia rahsia yang Pak Long ni dia kata. Dia kata ni. Dia kata ayah dia bagi petua. Ayah dia ni pun ustaz jugalah. Dia ni tak ustaz, ayah dia bagi petua. Quran jangan duk tinggal hari-hari baca. Sampai tang ayat sujud tilawah ni jangan duk tinggal sujud. Dia kata yang tu yang saya tak nak tinggal, saya baca Quran, mai tang sujud tilawah, saya sujud. Hak tu lah dia kata saya ingat yang saya dua amal, dia kata insya-Allah tak nyanyuk Try buat tengok tuan-tuan. Kita umur 50 dah nyanyuk dah. Buat pi bini orang kat bini kita kat surau, balik bini orang. Dia buat nyanyuk lagu tu. Pi surau dengan bini dia, balik dia buat bini orang. Mai orang nak tampak dia kata aku lupa. Lupa kena ke dia. Maksud apa? Sajada wajhiya lillazi. Muka aku telah sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Keterangan. Di dalam Al-Quran ada terdapat 14 tempat sujud tilawah. Daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wan nas ada 14 tempat yang ada sujud tilawah, yang disunatkan kita sujud. Ada 14. Kalau orang tanya kita dalam Al-Quran ada berapa tempat sujud tilawah? Jawapannya 14. 30 juzuk Al-Quran daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wan nas ada 14 tempat.
Sujud tilawah disunatkan kepada pembaca Al-Quran, pendengarnya, dan orang yang terdengar bacaan itu, yakni mustami'. Siapa dia yang sunat untuk sujud tilawah ni? Bila sampai tang ayat 14 tempat tu, siapa dia yang disunatkan untuk sujud ni maklum? Yang pertama, orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran. Sujud untuk sunat. Apa sujud? Sunat untuk sujud. Kita dengar ni pun, sampai tengok-tengok lepas sujud tilawah, kita dengar ni pun, sunat untuk kita sujud tilawah juga. Kita dengar ni. Dah, satu dua ilmu dah kita boleh malam ni. Yang pertama, dalam Al-Quran ada 14 tempat sujud tilawah. Poin yang pertama. Yang kedua, siapa ada yang disunatkan untuk sujud? Hak baca dengan hak dengar. Kadang-kadang kita tak baca tapi kita duduk dengar. Bila? Contoh tadarus. Datang ada surah tentang bulan Ramadan tadarus. Ada ke tak? Buat lepas tarawih. Ha? Buat lepas tarawih. Buka speaker ke tak? Tak. Sebab apa? Malu. Sebab buat malu. Kokak. Buka lah. Ha? Baik tak cukup ramai. Betul. Janji ada jawapan sudah lah. Hak tuan-tuan untuk mempertahankan kampung tuan-tuan. Hak saya bila kata. Tuan-tuan jawab. Berapa janji tuan-tuan tahankan maruah kampung tuan-tuan. Buat jangan ambil tak cukup. Orang ramai sekerak kampung main baca Quran. Tak apa, janji ada jawapan. Janji ada jawapan. Tahu tu dia syok dengan tuan-tuan, tahu jawapan tetap ada. Hak tu orang kata hak tanggungjawab mempertahankan kampung tuan-tuan. Ha. Tapi hakikat dia sebab apa? Segan orang dengar. Mereka duduk kat luar. Hatta baca tu dia i'rab tu Allah. Dia kata ambil jeluh mak siapa dia baca Quran Bangla masuk Islam. Ada macam-macam tuan-tuan ni. Bapa Rohingya lari kampung Bangla baru masuk Islam. Macam-macam lah baca Quran tu betul tak? Kita dengar. Bila dengar ni sunat tak untuk kita sujud? Sunat. Bila lepas sujud, kita juga sunat untuk sujud. Baik. Hukum mengerjakannya. Hukum sujud ni apa dia? Adalah sunat, bukannya wajib. Hukum dia sunat saja, bukan wajib. Sayyidina Umar pernah menyampaikan khutbah Jumaat. Dia nak cerita sirah. Sayyidina Umar pernah menyampaikan khutbah Jumaat dengan membaca surah An-Nahl. Apabila sampai kepada ayat yang dituntut melakukan sujud tilawah, beliau turun dari mimbar dan melakukan sujud. Dia kata Sayyidina Umar, dia duk baca khutbah hari Jumaat di atas mimbar. Dia baca-baca sampai tang ayat yang disunatkan sujud tilawah. Sayyidina Umar turun daripada mimbar dia sujud. Bila dia sujud, para hadirin yang mendengar khutbah juga sujud bersamanya. Hak yang mana jemaah yang duk dengar tu pun sujud bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pada Jumaat yang berikutnya, mai minggu depan, beliau membaca lagi ayat itu dan hadirin pun bersiap sedia untuk sujud. Bila dia baca sampai tang ayat yang disunatkan sujud tilawah, hak jemaah yang duk dengar ni pun duk standby dah. Daripada standby dah, sekali dia turun sujud, mereka akan follow. Sayyidina Umar berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melalui ayat sujud tilawah. Sesiapa yang sujud, maka tindakannya itu tepat. Dan sesiapa yang tidak sujud, maka tiada dosa atasnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan sujud tilawah. Sampai tang ayat tu Sayyidina Umar tengok dah. Pasal bulan minggu lepas, dia sujud, semua sujud. Minggu ni bila sampai tang ayat tu lepas standby nak sujud, lalu Sayyidina Umar kata dia, wahai sekalian jemaah sekalian, bila sampai tak saja tang ayat sujud tilawah, siapa yang sujud, tindakan dia itu tepat. Siapa yang tak sujud, tindakan dia itu tidak mendatangkan dosa kepada dia. Dan Sayyidina Umar pilih pada minggu tu untuk tidak sujud. Sebab apa dia? Nak tunjuk dan nak menerangkan sesuatu hukum kepada umat ni, tindakan para sahabat dan Nabi. Sebab apa orang kata, dia tahu sunat, siapa dia tak sujud? Dia nak abang, tindakan tidak sujud ni tak berdosa.
Boleh tak kalau tak sujud? Boleh. Tak berdosa. Hukum dia sunat saja. Sunat ni makna apa dia? Buat dapat pahala, tinggal rugi. Tu makna sunat, bukan buat dapat pahala, tinggal tak ada apa. Tak. Buat dapat pahala, tinggal rugi. Tu makna sunat baloi. Tanam bilang kepala tu. Buat dapat pahala, tinggal rugi. Sebab apa rugi? Benda senang. Benda senang. Benda nak masuk dalam rumah. Baca bismillah. Sunat ke wajib? Berat tak nak baca bismillah? Tak berat. Langkah kaki kanan masuk dalam rumah. Berat ke tak? Tak berat. Masuk dalam jamban. Langkah kaki kiri. Berat ke tak? Tak berat. Tapi haram tak buat. Ini masalah bukan orang lain yang kamu Taklah saya main nak kata apa? Kalau saya main kamu kata kat orang kau diam, tu nama dia zalim. Naya apa kau diam, tak ada kena mengena. Kamu dia kata kat kamu Bukannya tahu. Masuk jamban langkah kaki kiri. Keluar jamban langkah kaki kanan. Berat kan nak tahu langkah? Tak berat. Haram tak buat. Masuk dalam surau langkah kaki kanan. Keluar surau langkah kaki kiri. Tak ada berat nak apa pun tuan-tuan. Tak ada berat. Tapi tak buat. Ini ketegak. Dia ketegak tu tak puas tu atas tu sikit tu ketegak biji tu bayar tuan-tuan. Daripada muda sampai ketua duk mengajar tak berubah. Ni mula nak ke Belitiak. Dengar hari tadi saya Belitiak kat sejak dalam kuliah sendiri ni. Malam ni perasaan nak Belitiak pula. Jenis ketegak. Rugi Pak Long ni. Rugi. Panggil salam. Hukum dia apa dia? Sunat. Berat tak? Assalamualaikum. Berat tak? Cuma orang Assalamualaikum. Berat tak belum? Bukan duk kena perang apa-apa. Cuma orang Assalamualaikum. Bukannya berat tapi haram tak buat. Tu yang kata sunat tu. Buat dapat pahala. Tinggal rugi. Rugi. Jumpa orang panggil salam. Benda-benda sunat ni yang duk tinggal lah. Tambah-tambah hak umur ni pun dah nak penuh jari dah. Nak berimpun lagu tu dah umur pun. Nak kata tua terasa. Umur penuh jari. Kira umur dengan jari tangan tak lepas dah kena selit dengan kaki kiri. Kaki kiri pun dah penuh dah selit kaki kanan. Ni bukan dekat kaki kanan dengan kiri penuh. Sampai nak kena tumpang kaki orang. Nak kena kira umur dia ni. Pun tak mau berubah lagi. Tak tahu nak abang. Tujuan kita melakukan sujud tilawah adalah kerana dua perkara. Yang pertama, supaya kita tidak termasuk di dalam golongan yang dikeji oleh Allah melalui firman-Nya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu ada dua tiang satu kubah. Maksudnya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau taat dan sujud. Tuan-tuan, kita ni bila dengar Al-Quran ni tuan-tuan, bila dengar Al-Quran yang pertama saya nak pesan. Allah Ta'ala sebut bila dibacakan Al-Quran, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dengar bagi elok-elok, diam. Tuan-tuan, ni saya nak pesan. Banyak orang dia duduk dalam surau dan masjid, dia duduk buka Al-Quran. Bila kebiasaannya lah. Bila kebiasaannya dekat-dekat nak maghrib, masuk waktu. Kan dia pakai bahasa Al-Quran untuk dengar sekampung. Tujuan dia untuk apa dia tuan-tuan? Tujuan dia untuk apa dia? Tujuan dia untuk nak maklum kepada orang kampung anak Korea, waktu dah dekat dah. Betul tak? Dulu orang tua-tua dulu dia buat bacaan tarhim. Dulu ni tahun 90-an, tahun 80-an dia buat bacaan tarhim. Lah tak ada siapa larat nak main duk tarhim dah. Dia beli kaset, dia beli CD, dia jolok pendrive dekat speaker tu, baca Al-Quran. Bagus tak saya nak tanya? Bagus tak baca Al-Quran? Bagus. Bagus tak? Bagus. Baca Al-Quran bukan pasang dangdut. Lainlah kalau main duk pasang lagu Amalina ke. Dia tak lagu Iwan Dangdut ke yang tersayang ke, tu tak bagus lah. Baca Quran. Bagus tak? Bagus. Tetapi tanggungjawab yang memasang Al-Quran tu juga kena ada. Apa dia? Dia kena pastikan orang yang mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran itu mendengar. Jangan buat lebih kurang.
Dia kena pastikan mendengar. Kita yang bila dengar Al-Quran tu, kena dengar. Wa ansit, kena diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Kalau kita dengar Al-Quran, kita bercakap, kita tak diam, kita tak dengar. Orang baca Quran, kita tak dengar. Orang baca Quran, kita tak diam. Orang ni Allah Ta'ala tak berikan rahmat. Makna turun bala. Allah Ta'ala murka. Ni yang kita kena jaga. Orang baca Quran, hang tak dengar. Orang baca Quran, hang tak bercakap. Bila Quran dibaca, dengar. Di satu senarsan. Kalau rasa kita tak boleh nak memastikan orang kampung kita ni mendengar, tak payah duk pasang. Sama ada dengan kedai makan. Kedai makan dia nak habaq kata kedai dia tu Islam, dia duk pasang Quran. Kalau tak boleh, tak payah duk pasang. Bunuh alih, qasidah ke apa ke. Ni saya nak pesan. Yang ketiga, nak pesan tak? Baru ni kejadian berlaku. Saya duduk dalam jamban, Datuk Arenal. Pak Long tepi saya tu, handphone dia buat selawat. Duk berselawat dalam jamban. Duk selawat. Allahumma salli salat. Duk selawat dalam jamban. Dia pun kelang kabut. Halo. Lain jemaah. Gitu kalau ni. Tak ada apa. Bunyi azan dah macam-macam. Betul lah kita ni nak bubuk tu download aplikasi apa azan tu cukup waktu azan. Nak abang nak peringat. Baguslah nak peringat tentang waktu walaupun tak nak sembahyang. Cukup waktu handphone bang. Mayang haram tak? Tapi kalau tak boleh nak menjaga kesucian, tak boleh lupa. Lebih baik tuan-tuan pergi bubuh lagu apa mampu tu tak berdosa daripada pergi selawat yang tak jaga. Baguslah nak bubuh selawat. Bila orang telefon, selawat. Bagus tak tindakan tu? Bagus ke tak? Bagus. Tetapi bila hang tak boleh menjaga kesucian selawat, tak boleh bubuh. Bagus tak handphone kita ni panjang kita time semayang? Bagus tak Paluk? Bagus. Tak ada siapa kata perbuatan tu tak bagus. Melainkan semua orang akan kata benda tu bagus. Bagus tak? Bagus. Tetapi kalau tak boleh nak menjaga kesucian selawat, kesucian azan, tak payah duduk. Ni saya nak pesan. Bukan nak marah, nak pesan. Kalau nak bubuh juga, jaga. Kalau rasa tak boleh jaga, tak boleh duduk bubuh. Saya ustaz handphone tak ada selawat apa tentang leboh lagu teh ni. Senang, hang nak bunyi celah mana pun hang bunyilah, tak ada pun nak kena jaga. Time sembahyang, saya bubuh alam. Bukan dia sembahyang sampai 18 kali sehari. 5 kali ya, set 5. Bunyi, yang ni apa subuh, yang ni lohor. Senang. Sekian dimaklumkan. Kedua, supaya setan melarikan diri, sedih dan menangis dengan sujud yang kita lakukan. Setan kesal dengan tindakan sombongnya terhadap Nabi Adam AS. Sesungguhnya kekesalan dan penyesalan setan itu sudah tidak berguna lagi. Orang sombong ni tuan-tuan, akhirnya akan jatuh kepada penyesalan. Saya nak abang tu jangan duk sombong. Aba wastakbara, ni sifat setan. Sombong, rasa ego, rasa besar diri. Akhirnya sifat dan tindakan dia itu membawa kepada penyesalan. Orang sombong hidup akan menyesal. Sebab sombong ni tuan-tuan bukan pakaian kita. Yang tu pakaian Allah. Allah berhak sombong. Sebab dia tak bergantung kepada siapa. Kita nak sombong apa? Understand? Tuan-tuan dapat
Tu pun jangan sembang. Gantung dia ke Palestin luar sana. Ya kan? Main mengaji ya penat lah kan. Mau tengok ke bendera Palestin tu. Kemai. Tuan-tuan kena ambil semangat orang Gaza ni tuan-tuan. Ni main dengar guliak pun tak larat nak pergi berjuang mendatang apa. Ada saya duduk sembang tu. Saya ni tak kalau ada peluang. Saya nak pergi lawan di sana. Nak pergi perang. Berani ya. Berani juga. Berani. Belum nak pergi perang tu antara menikah. Mau lagi tengok lawan dengan bini hang tu. Mau lepas ambil. Dengan bini hang pun hantar makan cekak nak pergi lawan dengan Israel. Tuan-tuan. Kita ni boleh buat apa? Tak tahu tuan-tuan ni. Tak tahu dah. Saya jadi tak mau nak baca dah bab Gaza. Tak mau nak baca lah. Sebab tak tahan dah tuan-tuan ni. Tak tahan. Tak tahan yang pertama sedih. Tak tahan yang kedua dengan panggil orang Islam. Yang pertama saya tak tahan sebab sedih tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayangkan sampai Kementerian Pendidikan Gaza. Dia negara mereka nama Palestin. Hak tang lain tu, dia tak ada masalah. Ramallah, tebing barat, nak kena pun sepihan sikit-sikit dia. Hak yang Israel do attack ni, nama dia Gaza. Gaza ni tuan-tuan, dia di bawah satu kerajaan yang dipimpin oleh Hamas. Hak lain tu dikawali oleh Fatah. Kan? Jadi kita yang duduk bergolak ni, dekat Gaza. Gaza ni dia lebih kurang ataupun kecil sikit pada Palestin. Tuan-tuan bayangkan Kementerian Pendidikan buat keluar sekolah sesi 2003, 2023, 2024 tutup, tak ada apa dah. Sebab apa dia? Tak ada budak nak mengaji dah. Yang pertama sebab semua dah syahid. Yang kedua yang ada umur tak cukup. Tuan-tuan bayang. Hak Israel duk serang ni, dia bukan serang dekat tempat-tempat yang duduk. Dia pergi hantam hospital. Sebab apa dia pergi hantam hospital? Tempat tumpuan. Semua kena serang. Pergi duduk sakit tentu. Yang kedua dia attack tu supaya budak-budak kecil ni mati. Sebab apa dia? Bila mereka mati ni, tak ada dah pejuang-pejuang dia akan masa depan. Tadi dia tunjuk budak umur 3 tahun ke 2 tahun. Kena serang bom rumah mereka. 8 keluarga, 8 beradik ni mati. Tinggal dia seorang. Umur 3 tahun. Tuan-tuan, 3 tahun habis pada mereka ni. Habis elektrik mereka potong. Bekalan air bersih mereka stop. Internet mereka stop. Dia baru nak pulih sikit. Habis tuan-tuan. 3,000 buah rumah dah hilang. Sedih. Tapi orang Melayu kita apa dia boleh buat? Tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Tak tahu. Boleh tengok dekat lalu dekat bendera tu. Ni pun kerja tak kesudah. Beli bendera bakar. Cerdik ke tak? Tuan-tuan cuba tengok. Dah bukan saya nak kritik dah. Saya nak kata kalau tuan-tuan nak hina, biar kena. Tuan-tuan beli bendera tu, tuan-tuan tak depan surau tu, bila kita pijak. Buka Perdana Menteri dengan keturunan dia ke semua, kita pegang kat pijak. Tu baru kena cara. Sekali beli guna. Tidak. Beli sekotak. Kawan saya baru ni, beli sekotak. Dia kena nak bakar. Itu kita boleh buat tuan-tuan. Nak ajak boykot, tak boleh terang mana. Boykot ni tak boleh terang mana tuan-tuan. Kalau boleh, boykot ni lama dah. Lama mana dah kita ada abang. Boykot. Tak. Lah ni tuan-tuan cuba tengok. Lah orang duk marah lah ni. Antara yang duk marah dekat mana? Starbucks. McDonald. Lagi mana lagi yang duk marah ni? Ni lah. iPhone.
Macam-macam lah. Tak apa lah. Dalam banyak tu saya nak kata dua ni. Saya nak tanya tuan-tuan. Law, Starbucks, orang boykot tapi. McDonald, orang Melayu kita boykot tapi. Saya nak tanya tuan-tuan. Berapa bulan? Berapa bulan? Tuan-tuan nak letak berapa bulan? Starbucks dengan McDonald tak ada orang Melayu. Tuan-tuan nak letak berapa bulan? Berapa bulan tuan-tuan letak? Pak Long kata sebulan. Lagi? 3 bulan. Ada kata 3 bulan. Bukan saya kata, tuan-tuan kata. Setahun. Ada yang kata baru ni saya tanya dekat debat tadi ceramah. Lama mana? Dia kata seminggu. Dia kata seminggu ya Ustaz. Saya syukurlah tuan-tuan. Saya syukurlah dekat Republic of Comoros tak ada. Mana tuan-tuan boykot betul? Starbucks pun tak ada. Apa pun tak ada. Dia kata kami memang tak minum betul tak. Kami minum ketum ya. Lagi jahanam tuan-tuan. Lagi jahanam. Kami ketum ngajak korang. Starbucks kami tak minum. Lama mana ni tuan-tuan? Kita nak boykot ni lama mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau rokok ni duk isap lagi, tuan-tuan nak sembang boykot apa? Tuan-tuan nak sembang boykot apa? Rokok tu kat mulut. Law ni saya nak minta kat tuan-tuan ni, kempen saya pula tuan-tuan. Tuan-tuan jangan stop isap rokok dah. Isap lah. Stop beli je. Tak malu berhenti merokok. Silakan merokok. Betul tak malu? Jangan beli je. Sebab kalau saya nak suruh tuan-tuan berhenti merokok, berat. Dia kata, tu berat. Tak apa. Isap. Teruskan. Jangan beli je. Satu nak isap. Lagu mana dah tak boleh. Habis dia ambil lah kalau isap sangat. Mungkin pergi balas kat Cina kedai tayar 2 batang. Balas dekat Cina ada juga hardware 3 batang. Buatlah lagu mana pun. Lagi Cina tu tak halau tuan-tuan. Tak kata tuan-tuan. Perak rokok dia bah. Ni pun dia derah sangat Jangan beli je. Nak isap, isap lah. Isap sampai abang jangan mampus. Jangan beli je. Kalau yang ni tuan-tuan tak boleh buat, kita nak solidariti dekat Gaza ni lagu mana tuan-tuan? Alhamdulillah tuan-tuan. Lah ni bantuan yang kita hantar ni, dengar kata, saya baca dalam satu artikel, yang Malaysia dah hantar melalui NGO, melalui perseorangan, melalui ni tuan-tuan, dah melebihi 1/2 bilion dah kita hantar. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Alhamdulillah. Kita boleh buat apa? Kita hantar sumbangan kita. Kutip puak Komoi, kutip puak Kok Diang, kutip apa semua. Dah 1/2 bilion dah tuan-tuan ni. 500 juta lebih dah. NGO ni dapat 20 juta, NGO ni dapat 1 juta, NGO ni hantar 1/2 juta. Dah dekat 1/2 bilion dah. Saya dah baca baru ni. Alhamdulillah. Ucapan tahniah dan syabas untuk rakyat Malaysia. Hak kritik dalam sosial media jangan ada cerita lah. Netizen Malaysia menyebut aja. Bak demonstrasi, alhamdulillah, hebat rakyat Malaysia. Cuma nak minta kali ni kita boykot. Boykot begini. Merokok, jangan beli. Mau ketagih nak pepak dan rokok. Nampak lagu mana payah kan? Pepak dan rokok. Tunjuk. Dia kata rokok don boleh kot, ikut suka lah. Tuan-tuan nak cari pun cari yang produk Muslim. Rokok ni. Keluaran kilang Haji Osman ke mana? Jumpa tu Zaizak. Lagi tak jumpa keluaran Bumi Putra dengan Zaizak. Terakhir, kita nak solidariti ni kali ni. Kita nak solidariti betul-betul tuan-tuan. Lah ni mereka tak heran lah tuan-tuan ni. Mutakat kita duk bakar bendera. Gelak ya mereka. Betul ya tak?
Depa gelak ya, mau tak duduk bakar bendera, mau duduk Allah, duduk bertempik, mau tengok ada demonstrasi tu, depa gelak ya tuan-tuan. Depa tahu kita marah, tapi depa tahu kita tak boleh buat tahu mana. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada satu keluarga marah dekat keluarga tuan-tuan, marah kat tuan-tuan, satu family dalam komun ni dia marah kat tuan-tuan. Dia maki tuan-tuan siang malam. Tapi setiap hari dia pada hantar duit mereka tuan-tuan, tak ada heran. Nak heran ke tak? Maki, pergi esok hantar duit. Maki, pergi esok hantar duit. Aduh maki tu hantar duit. Tuan-tuan nak heran kan tuan-tuan nak kata bodoh? Tapi kalau maki pun maki tuan-tuan, duit dia tak hantar dah. Dia tunjuk marah betul-betul. Semua satu kampung ni marah kat kita. Boleh duduk ke kita dalam kampung ni? Nah, negara-negara Islam, negara-negara Arab ni buat apa tuan-tuan? Sembang. Kalau kita ni bergabung betul-betul umat Islam satu dunia tuan-tuan, boykot habis. Bukan dekat Israel dengan Amerika pun jatuh tuan-tuan. Ni lah kata, buat kali ni buatlah betul-betul tuan-tuan. Jangan duk buat macam dulu-dulu lah. Buat. Habis tak ada apa. Buat. Habis tak ada apa. Buat. Habis tak ada apa. Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada tentera Hamas ni sekelip mata yang dia boleh buat. Dia kalih lagu tu lah. Kita ni tak tertanggung dah. Tengok apa yang berlaku dekat Gaza ni. Kita dah tak tertanggung dah. Satu orang yang bernama manusia yang ada hati dan perasaan tak tertanggung dah melihat apa penderitaan, derita yang ditanggung, yang dihadapi oleh puak-puak apa dia, oleh orang-orang Gaza yang diserang oleh puak-puak Israel ni. Kalau bantuan daripada Allah nak sampai kepada mereka tuan-tuan, sekali mata ya. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menangguhkan kemenangan ni? Sebab Allah Ta'ala nak suruh bukan sekadar orang Gaza, tetapi umat Islam seluruh dunia muhasabah balik. Berapa orang di kalangan kita ada duduk dekat Komai ni tiap-tiap malam buat solat hajat untuk Gaza? Berapa orang? Lagi tak surau tak buat solat hajat amat-amat? Kamu tak buat? Berapa orang yang setiap malam bangkit tengah malam munajat kepada Allah? Ya Allah, bantulah saudara kami di Gaza. Ya Allah, ringankanlah derita mereka di Gaza. Berapa orang yang buat? Ya Allah, hancurkanlah Israel. Berapa orang yang buat? Orang doa atas jadah, dia doa dalam Facebook. Tuan-tuan nak kena tunggu program mega-mega kalau kita nak buat tak? Muhasabah dah tuan-tuan. Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan supaya kita bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan dan mengangkat penderitaan umat Islam di Gaza. Amin ya Rabbal Alamin. Disyaratkan kepada orang yang ingin melakukan sujud tilawah semua perkara yang disyaratkan di dalam solat, iaitu suci daripada najis, berwuduk, menutup aurat, menghadap kiblat. Bila nak sujud tilawah kena ada yang tu. Yang pertama kena ada yang semayang. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga suci daripada najis. Yang keempat menutup aurat sujud. Mulakan dengan takbir berserta niat sujud tilawah. Kemudian duduk dan memberi salam. Di dalam sujud itu disunatkan membaca doa seperti yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah di atas, sajadah wajhiyya lilladzi tadi ini. Baik, hadis yang ke-9 dan hadis yang terakhir pada malam ini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawma fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nar 70 kharifa," atau kama qala. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah melainkan Allah akan menjauhkan mukanya daripada api neraka sejauh 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu.
Siapa yang berpuasa? Ustaz, puasa di sini ni maksudnya puasa apa dia Ustaz? Lagi kita tengok. Sama ada puasa Ramadan ataupun berpuasa sunat. Siapa yang berpuasa dia kata? Siapa yang berpuasa sehari? Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada api neraka. Sehari itu akan Allah jauhkan dia daripada api neraka. Itu bukan makna hari itu dia jauh. Tak. Kita puasa sehari. Kerana sehari itu kita puasa, Allah akan menjauhkan kita daripada api neraka yang perjalanan dia ni 70,000 tahun. 70 tahun. Allah Ta'ala akan jauhkan kita perjalanannya 70 tahun. Kalau sehari. Kalau sebulan. Kalau sebulan 2 kali. Puasa sunat banyak mana lah. Sekali kita tengok. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد أو كما قال متفق عليه. Artinya daripada Sahl bin Sa'd, daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Tuan-tuan, dalam syurga ada satu pintu nama dia Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, hanya orang yang berpuasa saja dapat memasuki pintu itu. Lah kita nak masuk syurga dapat long, nak masuk Ustaz. Betul Pak Long nak masuk syurga? Betul Ustaz. Sungguh Pak Long nak masuk syurga? Sungguh Ustaz. Baik. Tuan-tuan nak masuk pintu mana? Ha. Tuan-tuan nak pergi istana. Tuan-tuan nak pergi istana. Istana. Tuan-tuan pergi lah istana mana apa? Tuan-tuan ingat ikut dan kita boleh masuk ke tu? Payah istana tuan-tuan, kita pun tak nak sampai. Payah tadi. Baiklah ni nak masuk rumah. Tuan-tuan nak masuk dalam rumah, dia ada pintu dalam rumah kita tuan-tuan. Kita ahli keluarga ni masuk ke mana? Rumah kita ada pintu dapur, ada pintu utama. Kalau orang tak nak pergi rumah kita, kita bagi kan masuk pintu ikut dah. Ha. Yang ni hak tetamu. Hang jangan duk masuk ke dapur. Hang masuk ke depan. Tempat hang dekat ruang tamu tu ya. Hang nak pergi beli ayak pun hang kena abang aku. Sebab tu orang tua dulu beli ayak dia buat kat luar. Nampak tak? Oh. Ada orang dia tak suka orang masuk rumah dia. Ada tak? Ada tak orang dia tak suka orang masuk rumah dia? Ada tak orang begitu? Ada. Orang ni dia terlalu berhati-hati. Bagus tuan-tuan. Saya ada kawan dia seorang, rumah dia tak kira orang masuk. Dia akan buat satu, dia buat meja untuk lepas orang kat luar tu. Siapa main, dia buat dalam tu. Dia takkan bagi masuk rumah. Saya kata kat dia, saya boleh nak masuk rumah dia. Saya kata aku heran dengan hang. Dia kata dia heran kat aku. Rumah hang kan tak elok, aku duduk masuk elok. Ada ruang tamu yang tak bercampur dengan keluarga. Tapi hang tak nak bagi orang masuk dalam rumah hang siapa? Dia kata aku bisa kenal lah, dia kata. Awak. Dulu ada aku buat masuk kawan aku, kawan baik dia kata, rupanya dia masuk ni, dia masuk dengan perasaan dengki. Dia tengok rumah kita dia masuk bukan dengan perasaan kita kena kawan buat rumah baru. Kita masuk rasa seronok, aku tumpang gembira lah dengan apa pencapaian hang. Aku tahu hang daripada mana. Tu, ni dah dia masuk dengan perasaan hasad. Dia masuk tengok rumah orang dengan dengki. Orang yang hidup dalam keadaan dengki ni tuan-tuan, orang ni takkan tenang. Setuju tak? Tuan-tuan nak tahu tak orang yang ada masalah hati ni lagu mana? Bila dia tengok orang lain berjaya, dia dengki. Dalam kitab Senjata Mukmin, saya baru balik dari Kelantan baru ni. Saya ada ziarah dengan satu orang ulama. Dia hadiah kat saya kitab namanya Senjata Mukmin. Dia kata entah balik baca kitab ni. Saya pun baca.
Kitab tu lebih kurang dalam, saya ingat dalam 140 muka surat kot. Saya baca sehari setengah habis. Dalam tu dia kata, di antara tanda seseorang tu hati dia rosak. Lepas tu dia letak talang lagu tu. Dalam kurungan dia bubuh, jahat. Makna jahat. Orang jahat, orang yang hati rosak. Tanda dia tak mana? Dia tak boleh tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke orang lain. Dia sentiasa cemburu tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke orang lain. Sampai dia terlupa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Allah Ta'ala bagi kat kita ni tuan-tuan pada patut dengan kita. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan suka tak duit banyak? Suka Ustaz? Suka. Tuan-tuan bayang kalau Allah Ta'ala bagi kat tuan-tuan sebulan 1 juta. Tuan-tuan hati guna duit tu. Tuan-tuan nak kaya Allah Ta'ala bagi kaya tuan-tuan. Dia bagi kat tuan-tuan sebulan 10 juta. Tuan-tuan hati nak gunakan tuan-tuan pening. Pening dengan kamtek, pening dengan pening dengan ni, pening semua. Lah ni tuan-tuan, kalau macam tu, 10 juta menyusahkan tuan-tuan, dengan keadaan lah, tuan-tuan pilih yang mana? Pilih je lah, tak pening kepala. Ada sikit-sikit pun jadi ya. Ha? Hidup ni tuan-tuan ingat seronok hidup orang mewah, orang kaya. Tuan ingat seronok. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan beranak-beranak jadi anak aja. Jadi anak raja. Bayar anak raja, tuan-tuan jadi raja. Ni saya nak bagi tuan-tuan perasa sikit malam ni. Tuan-tuan jadi raja. Janganlah mangat tuan-tuan menikah jadi raja sehari. Raja sehari. Tengok orang menikah raja sehari. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau hari-hari tuan-tuan jadi macam tu, tuan-tuan duduk. Nak tahu? Lemah kan maklum. Mau hari-hari orang layan maklum begitu. Nak pi tamu tak boleh. Ni jangan-jangan tu kotak duduk tadi. Hang turun kereta mai duduk tadi penyih orang mai minyak. Hari-hari nak dia gitu. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan boleh hidup tak? Memang orang rakyat kereta orang bawa. Orang rakyat tuan-tuan buat kenduri apa semua. Rakyat kerja sehari. Pakai pun elok lagu tu. Tapi mau hari-hari tuan-tuan dia duduk pun. Saya tak hati duduk, saya bang dia. Mau hari-hari lagu tu, saya tak hati duduk. Saya tak hati duduk tuan-tuan hari-hari. Tuan-tuan kata Ustaz syok nak jadi orang terkenal. Tuan-tuan nak tengok jadi orang terkenal. Saya ni bukan orang terkenal, tapi orang kenal lah juga. Sebenarnya rimah tuan-tuan. Tak ada kebebasan. Nak buat mendatang apa pun banyak. Tapi tak mana tuan-tuan, semua orang kena turun kedai makan nak penyih. Gaya nak makan zat ni kan mak penyih. Sebab tu bini saya dia cukup lemah kena nak pergi mana-mana dengan saya. Dia lemah. Orang kenal itu dia lemah. Kena nak pergi semua mereka orang duk tegur apa dia lemah. Dia kata lemah dia dah. Nak pergi mana? Saya kata nak pergi mana? Nak negara mana pun lagi mana ada orang Malaysia, dia kenal tahu. Dia kata kita kena jalan luar negara buat apa orang tak kena jom nak pergi mana? Vietnam. Pergi Vietnam. Jumpa orang Malaysia. Kenal. Dia kata jom pergi Krabi bang. Lagi orang kenal. Saya nak tengok darah apa payah. Krabi darah bukan kau bawa batas kita pilih ustaz tu. Tu darah itu dah kelas. 3 hari lepas ada dekat belah kampung saya tu, satu orang darah mati. Darah meninggal. Orang kampung ni pening nak urus lagu mana? Satu kata urus cara orang lelaki lah, pasal dia asal lelaki. Satu lagi kata tak boleh, kena urus cara perempuan. Sebab darah ni dia pergi kerat habis semua perempuan. Tak ada apa dah Pak Noi, pancuk pun tak ada dah. Dia pergi kerat. Ni bahasa mudah faham lah. Nak pancuk pun tak ada dah. Tak ada dah dia jenis jam-jam dia tekan keluar lagu tu. Nak urus lagu mana? Ni bukan jantan dia kena ada pancuk. Faham tak ni?
Faham? Mau tak faham nak ulas lagi faham. Ngaji ni dia kena faham. Mau tak faham tentang main ngaji pun sia-sia, saya main ngaji pun beli masa. Jantan dia kena ada pencok. Pencok lembaga ke apa ikut juga lah. Tapi ni lepas pi buang habis pencok ni. Dia kata nak uwih lagu jantan. Lagu mana? Tak nak langsung bentuk jantan. Dia kata yang pandangan kedua pula kata kena uwih cara perempuan. Mai hak nombor 3 ni kasar. Jenis mai mengaji lambat kitab tak ada. Hanya nombor 3 ni. Dia faham terlebih. Ni tak kata apa ni. Ni saya duk ulas bab kampung tu. Oleh terkejut aku. Ingat kampung Israel jatuh tahun ni lah. Nombor 3 ni kasar. Nombor 3 kata ni tak boleh uwih. Dia ni kapiak. Sebab dia upah ciptaan Allah. Ni kata main mengaji lambat kitab tak ada. Orang ngejak dia tak apa faham dia kena ulama hukum. Nombor 3 ni kasar. Lepas telefon main kat saya. Ni nak uwih lagu mana ni Ustaz? Saya kata pasal apa? Kami tak tahu nak uwih lagu mana. Nak urus dia tu lagu mana kami tak tahu. Saya kata saya boleh habaq tapi orang nak percaya ke kita ni? Saya kira kata tak rujuk dah dengan Ustaz Usam dah. Dia siapa? Lah saya kata hang telefon Jabatan Mufti, hang tanya dia apa? Bila orang tanya yang ni mufti habaq. Ni tentang hampir buat dan menyusah orang. Kalau tuan-tuan kenal dekat komoi ni, jangan mati. Tuan-tuan Nabi lagu mana? Hak yang pening buat mani gila tak? Anak kena mani ni orang lelaki ke orang perempuan? Ada 6 orang ada mani, 3 orang ni kalau nak pilih dia nak mani kan? 3 kita sabar sah. Dia kata bila lagi nak tengok jom lah. Telefon saya ni buat mani gila tak? Dia kata 3 lagi ni duk ketak Nabi mani tau kan? Kami kata sabar sah. Sebab tak ada pencuk. Ni tentang jadi pening Nabi. Dia jadi pening balik. Balik ni saya nak pergi lah. Jam dah ngajak pun pada lepas-lepas mengaut tentang ni. Ber2 jam punya mengajak mengaut. Dia nak faham dekat setengah jam ni. Ni Pak Long ni balik lagi nak boleh apa? Boleh hak darah tu lah. Balik lagi bini dia tanya Ustaz ngajak apa? Dia kata darah yang mati hati tu ada boleh. Lepas tu ngajak dia muka dia lama-lama mengaut. Ni. Kata syurga ni. Ada satu pintu nama dia Ar-Rayyan. Kita nak masuk syurga ni, kita cek balik tentang balik ni, tentang buka. Kita nak masuk syurga ni, nak masuk pintu mana? Nak masuk memang nak masuk. Siapa tak mau masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Tapi nak masuk guna pintu mana? Pintu mana kita nak masuk ni, nak guna pintu mana? Lalu ditanya, di manakah orang yang berpuasa? Lalu orang yang berpuasa pun bangun. Malaikat tanya, mana dia orang yang berpuasa? Lalu orang yang berpuasa pun bangun. Selepas mereka semua memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan itu, maka pintu itu akan ditutup. Tiada seorang pun selain daripada mereka itu akan dapat melalui pintu itu. Masuk melalui pintu itu. Bila orang yang berpuasa masuk saja melalui pintu Ar-Rayyan, lalu malaikat akan kunci pintu itu. Tak ada siapa dah yang boleh masuk melalui pintu itu. Sebab tu kita ni nak masuk syurga. Semua orang nak masuk dalam syurga. Tapi nak masuk ni lagu mana? Pintu mana? Balik-balik muhasabah lah. Keterangan puasa merupakan ibadah yang sangat besar pahala dan faedahnya kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.